Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, pada pagi ini hari apa ni? Rabu. Hari Rabu 9 hari bulan 3 2022 kita dapat sambung jauhlah ni maknanya ronda derak orang Kelantan kata. Berjalan-jalan di Bandar Mekah nak tengok lokasi tempat-tempat sejarah yang ada yang boleh kita lihat. Di antara tempat sejarah yang kita datang ini iaitulah perkuburan Ma'la. Dalam kuliah kita ana dah sebut kedatangan Nabi SAW dari Madinah, dari lorong ni. Tu kereta lalu tu, itu dia panggil Tariq Al-Hujun. Nu tengok tulis sana. Ni tu Hujun. Al-Hujun. Ambil tulisan. Tengok Hujun Madinah Munawwarah. Jadi dia mari daripada Madinah, ni jalan dia masuk. Nabi akan masuk ikut ni. Kemudian daripada hari pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ikut ni. Panglima Khalid bin Walid masuk ikut jalan satu lagi. Kalau kita pergi ke hotel Darul Tauhid, untuk tempat hotel dia orang duduk ni, kan nampak Darul Tauhid tu? Sebelah tu lorong Darul Tauhid tu dia akan jumpa satu lagi masjid Khalid bin Walid. Mana Khalid masuk belah tu, Nabi masuk ikut ni. Dan memang laluan Nabi SAW, dia masuk Madinah, masuk Mekah, dia akan mari ikut ni, ikut Hujun. Dia balik ikut Kudai. Itu dia panggil dia, Nabi dia suka pergi pusing. Supaya juga kalau hari raya kan dia suruh tukar jalan pergi jalan ni balik jalan lain. Kita pergi jalan lain balik jalan lain. Tak jumpa lagi semua. Dah baiklah. Jadi di antara ma'alim yang ada di sini kita belajar, iaitulah perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la ni perkuburan lama, perkuburan orang Mekah. Yang ada di sini makam yang dikenal pastilah, wallahu alam kita kata, iaitulah makam Sayyidah Khadijah. Sebelah apa ni? Tu. Besi tu jalan nak pergi ke kubur dia tu. Kemudian ada lagi di dalam kubur ni Asma binti Abu Bakar tengah-tengah. Dengan anak dia Abdullah bin Zubair. Jadi tidak ramai sahabat-sahabat yang dikenal pasti di sini. Adapun kubur dia ni, dia akan buka balik ni. Kalau siapa dia rajin-rajin, kubur Mekah berbeza dengan Madinah. Madinah dia lahat. Sebab makam Nabi SAW berlahat. Sini tak, dia gali lubang, ready made kata orang. Dah siap dah tu. Buka masuk je. Masuk. Kalau kita tak kebetulan kita ada parking ni tempat yang dia buka. Yang pentingnya tak usah duk mikirlah buka tak buka. Kita duk mikir Nabi SAW sebut dia mesti tarik. Macam tiket plate lah, macam tiket plate. Boleh buka. Dia buka. Masuk orang, tutup, lepas tu dia tutup dengan tanah. Baiklah para jemaah sekalian. Di antara sunnah Nabi SAW bila kita ziarah kubur, yang pertama sekali kita kena bagi salam. Yang kedua, tujuan ziarah kubur bukan mari nak minta tolong orang mati. Kita orang hidup ni bantu orang mati. Sebagaimana kata para ulama, al-mautu kal-ghariqa. Orang mati ni macam orang lemah air. Orang atas yang kena bagi pelampung, bagi tali dengan dia, sebab dia sudah mati. Jadi kita sentiasalah doa kepada orang mati, keluarga kita, mak ayah kita, suami isteri yang meninggal. Masing-masing doa sentiasa, Rabbighfirli wali walidayya. Dua patah ya. Cuba kata Rabbighfirli wali walidayya. Boleh kata, ya Allah ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa aku. Berapa kali sehari baca Rabbighfirli wali walidayya? Berapa kali sehari? 5 kali. Banyak ke sikit? Tahu sikit 5 kali juga. Ini masalah kita. Dia tahu sikit, banyaklah. Perbanyakkan dia. Ada seorang ni dia kata dia banyak doa raya dia. Syekh apa kata? Ulang. Dia ulang sampai 50 kali. Letih tak? Mana letih dengan mak musiak nak sediakan nasi kamu? Allahu akbar. Menangis kawan tu. Kita dengan ibu bapa jangan duk kira sangat. Pasal itulah ada budak-budak sekarang ni bila kata, kalau dia kata kalau dia mati ayah dia boleh bersaka, boleh. Terkejut. Mu punya bakhil hangit. Kalau dia mati dulu, ayah boleh bersaka, mak boleh bersaka, kan?
Kalau ayah dia mati, dia nak ambil pusaka. Kalau dia mati, tak nak bagi pusaka ke ayah dia, nak bagi kanak dia. Kita kata apa punya manusia lagu ni. Sebab itulah kita dengan ibu bapa tak boleh bagi zakat kepada mak ayah. Zakat-zakat ni harta yang kita tak boleh makan. Baik para jemaah sekalian, satu kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia pergi ke kubur. Bila duduk tepi kubur, Uthman menangis sampai basah janggut. Saya tak tahulah janggut saya ni sah dah tak. Janggut tu boleh lah buat contoh-contoh. Dah. Ya. Tak ada berlaku, tak jadilah. Tuan-tuan ni nak contoh berlakon. Bila duduk tepi kubur, Uthman menangis sampai basah janggut. Orang tanya, ya Uthman, mu ceramah tentang syurga, neraka, taklah menangis sampai begini. Tapi kenapa bila duduk tepi kubur menangis? Uthman kata, kaifala abki, bagaimana aku tak menangis? Apabila aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi kata kubur ini adalah merupakan lubang pertama nak menuju ke akhirat. Siapa dia lepas dia azab kubur, fama ba'dahu aisar, lepas daripada itu ringanlah lagi yang lain. Kita dah cerita di Madinah dulu, sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Mu'az, yang mati dia bergerak aras. Nabi SAW beritahu, innalil qabri la dhammah, kubur ini ada himpitan. Bila masuk mayat, dia himpit kerak, dipanggil salam perkenalan dengan kubur. Kalau orang baik dia lepas, kalau orang tak baik sampai selisih dia punya tulang rusuk. Allahu Akbar. Allahumma ja'al kuburana rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kami, kubur ibu bapa kami daripada taman syurga ya Rabb. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, permudahkanlah mati kami dengan husnul khatimah ya Rabb. Jadikan kubur kami taman syurga. Kita kena bersedialah amalan-amalan. Ada beberapa kuliah yang saya bagi tip, beberapa amalan bagaimana nak memperluaskan kubur. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Jadi kata di Uthman, kaifala abdi, bagaimana aku tak menangis? Nabi kata kubur ni pintu masuk ke syurga, pintu masuk ke alam akhirat. Siapa yang kubur dia luas kubur ni. Bagi orang beriman, bila letak dalam kubur, malaikat mari bangunkan dia daripada duduk. Yufsah lahu fi qabrihi, diluaskan kubur ni seluas mata memandang, maddal basar, dia punya luas kubur. Jadi kita tahulah nasib kita. Sebab itulah bila kita pergi ziarah kubur, di antara yang kita kena insaf, mula-mula kita bagi salam lagi. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kamu pergi dulu ahli kubur, aku ikut kemudian. Biar kita terasa bahawa bila kita masuk di sini, keseorangan kita, tak ada siapa nak teman kita. Nabi sebut dalam hadis, manusia ni akan diikuti oleh 3 kumpulan pergi ke kubur. Bila kita mati, 3 orang akan ikut. Yang pertama, keluarga kita marilah. Yang kedua, harta sikit-sikit ada lagi. Apa dia harta kita yang ikut pergi kubur? Bantal, tilam, tikar, hatu lagi. Kereta kita hok comel-comel, tak ada siapa nak letak. Patut kereta hok kita hok mahal, paling mahal kita beli tu. Hok tu lah bawa jenazah kita nya tak. Anak kata jangan takut beratur. Takut beratur ayah dia, masya-Allah tabarakallah. Jadi bawa naiklah kereta ben jenazah hok masjid. Tayar pun nak cabut dah. Gila kita. Sampai di kubur, keluarga balik, harta balik, yang tinggal bersama kita siapa? Amalan kita. Sebab itulah bila orang pergi tanam pokok atas kubur, saya kata di seorang sahabat, dia kata yang menuduhkan orang ni bukan pokok, tuzilluhu amaluhu, yang menuduhkan dia amalan dia. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit tazkirah kubur ini memberi kesedaran kepada kita, keinsafan kepada kita. Al-mautu hatman, kata orang, mati tak ada siapa boleh lari. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, semua apa yang kita buat atas dunia akan dibalas. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa dia selamat daripada neraka, Allah Taala akan masuk dalam syurga, itulah orang yang dapat kemenangan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna wa walidina wa auladana wa zurriyatina wa man awsana bid'aum min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, ibu bapa kami daripada ahli syurga. Wa ajirna minan nar, jauhkan kami daripada neraka. Baiklah para jemaah sekalian, adapun Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, rumah dia di mana? Di ujung Bukit Marwah. Bila kita keluar daripada tempat sa'i,
nak balik ke hotel tu ada pagar tu kan, ditulis bab mudda'a. Itulah maka rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ramai, 11 orang semua. Aisyah kata, aku tak cemburu kepada salah mana-mana isteri Nabi sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Nabi banyak sangat sebut Khadijah, Khadijah. Bila ada satu hari Halah, nama adik Khadijah datang, Nabi dengar ya suara Halah, Nabi sebut macamlah Khadijah. Aisyah kata, aku tak cemburu. Pak saja dah wafat, tapi aku cemburu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW banyak sebut nama dia. Satu hari Aisyah, kalau bahasa kita agak provokasi lah, tapi tak sesuai kot. Dia kata, Rasulullah, dia ingat apa ke orang tua yang sudah tidak ada? Kah hak muda ada? Nabi kata, Aisyah, dia beriman dengan aku ketika orang lain menentang aku. Dia mencurahkan harta kasih sayang dia di saat orang lain benci kepada Nabi. Khadijah telah infakkan harta dia di saat orang lain tak beri. Nabi kita ungkit balik kelebihan Khadijah. Dialah ibu pertama kita. Kalau kata ibu utama dari dunia ni, jangan duk cari orang lain. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Balik nanti bacalah buku-buku tentang Khadijah radhiyallahu anha, biar kita kenal siapa ibu kita radhiyallahu anha. Cukup dah. Kemudian kita berjalan sikit depan kita tu. Mari. Jangan pergi jauh. Abah duduk sini ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat kita duduk ni nama dia Ma'la, perkuburan Ma'la perkuburan Ma'la. Nabi SAW ketika sampai di Mekah ni pada haji, pada musim haji, Nabi sampai di Mekah 4 hari bulan Zulhijjah. 4 hari bulan Zulhijjah. Dia pergi tawaf, pergi sa'i, dan Nabi kita berkumpul depan tu. Nama dia Al-Abtah. Al-Abtah ni mana padang yang pasir-pasir batu kecil. Kenapa dia kumpul di sini? Sebab hari 4 selesaikan umrah. Bagi orang yang buat umrah, dia panggil haji tamattu'. Orang yang buat haji ifrad, dia akan tawaf kudum, sa'i haji. Kemudian mari berkumpul di sini. Pada hari 8 Zulhijjah. Hari 8 ni hari apa nama dia? Hari Tarwiyah. Nabi kita suruh sahabat-sahabat yang buka ihram niat balik, pergi ke Mina. Tu Mina depan kita. Tadi kita pusing lalu kan, buat melontar. Jadi itu dia, ini laluan haji. Di masjid depan kita ni, tu ada nampak menara dekat dengan jin jantas tu. Nampak? Tu nama dia Masjid Jin. Siapa dia nak iktikaf malam ni, kita beri zikir, mari duduk situ. Pagi esok dia WhatsApp kita duduk KL. Balik makan teh sekejap, mari pula. Yang main. Kisah Nabi dengan jin ni banyak. Panas tu. Di antaranya waktu ke Taif, kan waktu balik daripada Taif tu, dia pergi, dia nampak. Dia pergi mana? Di Nakhlah, jumpa dengan jin. Satu malam Nabi kita sallallahu dengan Ibnu Mas'ud. Nabi kata, Ibnu Mas'ud, malam ni ikut aku. Nak gimana? Nak pergi jumpa jin. Jin nak mengaji dengan Nabi, nak ada kuliah perdana dengan Nabi SAW. Maka Nabi datang sini. Bila Nabi datang, dia ambil kayu, dia buat garisan bulat. Ibnu Mas'ud duduk sini, jangan keluar, nanti kena pijak ke jin. Dia panggil ilmu pagar. Ilmu ni kita tak cerita lagu ni lah. Penggerah dia paling kuat 500. Mana boleh free ilmu pelik-pelik lagu ni. Jadi bila Ibnu Mas'ud di sini dalam pagar Nabi buat tu, dia kata pelik-pelik lah jin. Ada hak mari macam kepala kambing, macam-macam jin. Jangan minta nak tengok jin. Maka dia Nabi kita kuliah lama. Ibnu Mas'ud kata, aku terlena, si tidur sedar, ada lagi jin. Jadi telah dia nama dia Masjid Jin. Lepas pada jambatan tu ada satu lagi masjid ujung tu. Itu nama dia Masjid Syajarah. Mana
Saya tengok buku gambar. Nama dia Masjid Syajarah. Sebab apa sejarah? Dalam riwayat kata ni. Bukan ni. Ni. Untuk gambar dia bukan. Jadi dia masjid ni ada. Masjid jin dalam buku kita ni ada. Boleh baca kalau tengok. Beli nak baca. Waktu jumpa dengan jin tu, jin nak tengok bukti. Betul kamu ni? Ada 2 pokok di ujung tu, Nabi panggil. Pokok tu datang mari sit. Menyaksikan bahawa betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia undur balik ke belakang. Jadi itulah pokok. Kalau kita pergi lagi depan tu, kita akan jumpa Masjid Kucing. Jadi saya namakan Masjid Kucing sebagai legenda Masjid Kucing sebab tak ada kucing situ. Yang adanya masjid itu dia panggil Masjid Rayah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pacak bendera pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi pacak sini, Khalid pacak belah sana. Jadi alhamdulillah bila buka kota Mekah, orang apa ni, orang Mekah masuk Islam, ada sikit perlawanan yang sedikit lah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, setakat tu dulu kita akan pergi ke Al-Hudaybiyah dalam perjalanan kita yang insya-Allah rihlah mumti'ah, rihlah yang kita rasa subur dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan maklumat jejak sirah kita ni. Jadi kita berhenti tu, ceramahnya sedap, masa pula terlalu laju. Baik, kita kembali ke bas dan kita akan naik nak pergi ke Hudaybiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para jemaah sekalian, ni tengok tulisan hujun. Tak ada. Tengok di sebelah kanan. Di sebelah kanan bas kita ni kita akan tengok Assalamualaikum. Sebelah kanan kita ni kita akan tengok makam Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, ibu utama kita. Dia panggil first lady, orang panggil. Dia pribadi kau orang lain apa gitu. Tengok kubur dia mudah ya. Tak ada duk batu-batu belik-belik. Inilah hak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur lagu ni. Ni kubur Siti lah, atas bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kubur Sidi saya Daud belah ni. Assalamualaikum. Ni kubur. Oh dia tutup. Dalam pagar tu, tutup dah, tak nampak dah. Dulu warna hijau gitu. Jadi kubur apa ni 2 tingkat dah tu. Kubur tu 2 tingkat dah. Tingkat yang kedua dah kita tengok. Tak bagi pula. Baik para jemaah sekalian, sekarang ni kita berjalan menuju ke Al-Hudaybiyah. Nak ke? Duduk sini. Makan. Ni jalan hujung ni, apa ni, kedai-kedai sini banyak ni. Tapi kat orang panggil tak ada lah. Main corona berlaku ni. Tutup habis kedai, tengok. Cuba tengok. Tengok kedai-kedai ni. Kesan daripada corona tutup. InsyaAllah, tabarakallah. Ya, tu ajak suara. Suara. Tadi kita capuk kubur lah. Jadi ke? Apa? Tak, ajak suara dia. Suara. Jadi para jemaah sekalian, perjalanan kita menuju ke Al-Hudaybiyah ini. Jadi para jemaah sekalian, perjalanan kita menuju ke Al-Hudaybiyah.
Mana ni jalan kita ni dia panggil jalan laluan Nabi masuk Mekah. Masuk Mekah dia lalu ikut ni. Kemudian dia keluar ikut Kudai sana. Perkuburan Ma'la. Sini hujung. Jadi perkuburan Ma'la tadi untuk maklumat para jemaah sekalian, buat masa sekarang ni orang-orang tertentu saja yang dikebumikan di sini. Adapun jemaah haji dan orang-orang yang datang umrah, dia akan dikebumikan di perkuburan Asy-Syara'i', nama dia Syara'i', ataupun orang baca Syara'i' pula ke. Di belakang bangunan-bangunan ni ada satu tempat nama dia Bi'ru Tua dengan ta. Bi'ru Tua. Bi'ru Tua ni telaga ni, ada belakang ni. Sebelah kiri saya. Telaga tempat Nabi SAW berhenti. Bila dia mari daripada Madinah, dia akan berhenti sini. Dia mandi dulu. Ni Jami'ah Ummul Qura lil Banat. Hak dalam bandar. Ni bangunan tertutup ni Universiti Ummul Qura untuk wanita, anak-anak perempuan ngaji sini. Tutup. Kalau hak laki-laki di Aziziyah yang besar, kampus baru dia di Jalan Negeri Arafah semalam kita tunjukkan. Baik para jemaah sekalian, cerita dalam perjalanan gitulah. Baru start cerita, mari cerita lain pula. Cross line dia panggil tak? Kena perhati molek. Dulu semua ada bangunan-bangunan, kemudian dia nak buat pembangunan baru ni, dia foto habis benda ni. Para jemaah sekalian, nama apa perkuburan tadi? Ma'la. Kena ingat molek tu. Jalan hak Nabi masuk ni, jalan apa? Al-Hujun. Hujun Jalan hak Universiti Banat tadi, tu kalau kita ke kanan Jalan Madinah tu. Jalan apa ni? Ke Madinah Munawwarah insya-Allah. Dalam perjalanan ke Madinah dari Mekah ni dalam 20 km. Nanti besok cuba perhati tengok di tepi jalan sebelah kiri tu ada kubur Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah isteri Nabi. Dia meninggal di situ dan dia kebumikan di situ. Dia tak balik ke Mekah, tak balik ke Madinah. Simple ya, dia pakai tanah situ ya. Kalau dia monggah buat klik ni, buat kita mati luar negara sanggup awet mayat tu sampai 5 hari seminggu nak balik. Pergi ke London tengok anak mati, nak balik tanah kapur. Tanah je lah di mana-mana. Bumi Tuhan belaka. Kata di sahabat, yang meneduhkan kubur bukan pokok, bukan bangunan, amalan. Kita tanda mana-mana pun. Itu dalam satu kisah ada dalam tafsir subuh kita tu, anak cerita ketika satu masa satu orang panggil dalam majlis Nabi Sulaiman, salah seorang pembesar Sulaiman ni direnung oleh seorang laki-laki yang begitu tajam. Duk tenung tengok dia pun takut. Dia kata, Sulaiman, peliklah dia tu tak duduk tengok aku ni. Habis, boleh tak mau hantar aku pergi jauh? Atas suruh angin, tak jauh. Aku takut orang tu. Bila sampai-sampai tempat yang dihantar oleh angin tu, orang yang duk tenung dia tadi, duk tunggu situ. Jadi besoknya,
Dia mari balik. Dia kata, kenapa mu duk menakutkan kawan tu? Tuan-tuan tahu siapa yang duk tenung kawan tu? Malaikat maut. Dia duk menung tengok, dia kata dia ni nak mati tengah hari karya di sana. Tengah hari ni, pagi ni duk makan teh dengan Sulaiman di sini. Aku duk mikir nak pergi mana jauh. Rupanya bila dia minta Nabi Sulaiman hantar, kawan tu duk tunggu sana. Siapa dah? Nah, begitulah kita dengan kematian ni. Nah, bila Allah Taala tulis mati di mana, dia adalah sebab nak pergi. Hak tak mau pergi pun pergi juga akhirnya. Sebab tanah kubur dia di sana. Nah, itulah suasana yang berlaku pada kita, para jemaah sekalian. Cerita masjid jin tadi setengah sikit. Dalam buku Mekah ni, muka surat 202, dia kata masjid jin ni terletak di tepi jalan Al-Hujun, sebelah kiri menuju ke perkuburan Ma'la. Masjid ini dibina di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melukis sebuah lingkaran di sekeliling Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu diperintahkan untuk memperdengarkan Al-Quran kepada jin. Dakwah Nabi dia mula dengan Quran. Kita kalau bolehlah kita banyak gunakan dakwah kita dengan Al-Quran, sebab Quran itu semua benda di situ. Penawar bagi hati, penawar bagi jiwa, penawar bagi segala penyakit. Maka baginda sallallahu pergi dan membawa bersamanya Abdullah Mas'ud ke Hujun yang terletak berhampiran dengan Sy'ib Abil Tab. Sekumpulan jin datang untuk berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari nak bai'ah. Jadi setelah mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di An-Nakhlah. Nakhlah nu jalan balik pada Taif dulu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Al-Haras. Masjid Al-Haras. Abdullah bin Mas'ud cerita kepada kita tentang peristiwa Lailatul Jin, malam bertemu jin. Kata dia, salla Rasulullah sallallahu al-Isya, Nabi kita solat Isya. Kemudian Nabi pun pegang tangan Ibnu Mas'ud. Dia kata, mari kita pergi ke Batha. Batha ataupun Abtah, sama lah tu. Yang tu jamak. Mana dia panggil tepat tanah lapang, kosong situ, celah-celah bukit. Bila sampai, Nabi pun buat garisan. Nabi kata, la tabrahanna khattak. Ibnu Mas'ud, mu jangan keluar daripada garisan aku ni. Kalau keluar kena pijak, kena fa innahu sayantahi ilaika rijal fala tukallimhum. Kalau mu tengok orang lelaki ke pelik-pelik mari, mu jangan cakap dengan dia. Jangan cakap. Dia tak akan kecek dengan mu, tak akan bercakap, sebab dia jin, mana reti bahasa kita. Dia pun pergilah. Ibnu Mas'ud ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Fa baina ana jalisun fi khatti. Dia kata ni, ketika aku duduk dalam garisan yang Nabi buat tu, iz atani rijalun ka'annahu zut. Pelik dia kata ni. Datang beberapa orang laki-laki, mereka ni seperti zut enggak apa dia benda ni. Zut ni sejenis orang hitam dia punya kulit dia, atau India. Rambut dan badan mereka seperti bangsa itu. Mereka terus datang sehingga ke garisan itu, tapi tidak melintasinya. Sebab dia tak boleh masuk lah, sebab Nabi dah garis kan. Kemudian mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir malamnya Rasulullah kembali dan mendapati aku masih dalam garisan tersebut. Baginda bersabda, popok jin ni telah menyusahkan aku pada malam ni. Mana banyak soalan, banyak. Sebab jin dia tak ada Nabi. Jin dia tidak ada Nabi. Nabi dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai hak tu ya. Baginda lalu masuk ke dalam garisan tersebut bersamaku serta meletakkan kepalanya atas paha aku lalu tidur. Nabi letih sangat. Tidur. Nabi ni tawaduk dia, tidur atas sahabat gitu ya. Apabila baginda lena, bunyi nafasnya dapat didengar. Keroh. Jadi kita kalau orang sebelah tidur keroh, jangan duk marah lah. Nabi pun dekor juga sikit kata. Ni marah tu. Dah. Cara nak ambil gambar lalu buat ni. Ingat nak ganggu. Baik. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain.
Selain daripada mendengar, dengar cerita sedap ni. Jangan tidur lah. Negara. Nah, ada lagi. Kalau negara naik, ambil gambar lagi selalu. Ya, anak tengok dia. Dalam hadis lain Rasulullah berpesan, jin ni lepas daripada dengar ceramah, dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada ke rezeki jamu-jamuan sikit makan-makan? Ana duduk mikir waktu tulis buku ni. Kata patutlah tempat kita kalau ada kuliah perdana tak. Dalam banner Ella tulis lalu makan malam disediakan. Ataupun lebih kurang. Jadi kita nurut juga punya dah. Kalau tak ada makan, tak apa nak mari dengan ceramah mana. Sebenarnya mari nak dengan ceramah kan mari nak makan. Dua-dua lah. Jangan kita tak boleh suuzah kat orang tak baik. Kita kena kata kita mari nak makan, bukan mari nak dengan ceramah. Dah dua-dua ada, telinga ada, mulut ada, alhamdulillah. Nurun ala nur. Maka bila apa ni, jin minta rezeki, minta makanan, maka Nabi SAW beritahu semua tulang-tulang daripada hayawan yang disembelih itu makanan jin. Maka Nabi berpesan, pala tastanju bihima, mu jangan beristinja ketika buang air itu dengan tulang-tulang tu, jangan. Fa innahu ma ta'amu ikhwanikum, kerana kedua-duanya iaitu tulang itu adalah merupakan makanan saudara kamu dari kalangan jin. Ini hadis ni sahih dalam Muslim. Cerita ni ana cerita dalam satu ceramah. Cerita semati ni. Bila kita cerita kata makan jin, makan tulang. Jadi kita ni para jemaah sekalian, bila kita buat sup tulang ke apa, jangan kiki habis. Lah kau jin mari dengan tulang saja, tak ada isi sikit abuk ni. Benar dia tu. Tak ingat kau gu buat ni. Ya. Ada seorang makcik, dia mari jumpa anak. Dia kata, ustaz, padai lah po. Kata padai ke mana? Malam tu kita buat jamu sup tulang rumah kita. Lepas tu tengah malam tu bunyi keruk-keruk dapur. Kata muju juga tulang cukup. Kalau tidak jangan kau kali dengan makcik. Mana ada jin makan sepuluh tikus lagi tu tikus dia makan. Duk kuit tulang dapur tu. Alah, macam-macam lah. Kita ni banyak benda-benda pelik atas dunia ni. Bila bangun tidur, Nabi suruh basuh muka, masuk air dalam hidung. Sebab apa? Fa inna syaitan tidur dalam lubang hidung. Lagu mana dia tidur, wallahu alam, jangan duk tanya. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah jalan agak jam pagi-pagi ni. Mudah-mudahan selamat insya-Allah. Kita duduk sini nampak begini, orang di Kuala Lumpur ni banjir. Tengok berita ni. Dulu ana bawa jemaah haji lah, orang hebat-hebat mari haji ni. Suka sangat dia condemn orang Arab. Arak tak reti, arak begitu, arak begini. Bila kita klik Malaysia, kata pandai kecek buat kita ni. Sekali mari hujan, banjir habis. Kita jangan ada komen banyak kat orang. Orang lain pun ada juga ahli fikir dia. Tapi kalau ni Mekah ni kalau hujan boleh 2 jam ya. Memang banjir. Banjir. Dia mana ada parit? Cuba tengok. Mana ada longkar? Tak ada. Semua parit duduk dalam tanah belakang. Kalau tengok bolak-bolak tu, itu parit dia. Air dia tanah. Elektrik dia dalam tanah. Tak ada dia. Jadi kalau hujan 2 jam banjir. Kereta-kereta hanyut semua sekali ni. Janganlah keluar rumah kalau ada hujan, tunggu. Nabi SAW pun benar, bila berlaku hujan, boleh jamak semaya. Pasal bahaya sini. Rupanya Masya Allah, kita duk komen arak banyak-banyak ni. Siapa ada tempat kita? Sekali ya Allah. Sekali hujan mari, banjir dah kita juga. Alhamdulillah lah di Malaysia ni kita rasa sahabat-sahabat kita umat Islam ni bertawun, dia panggil kerjasama dia. Kerjasama. Habis banjir sini pakak pergi tolong orang tu pula.
Macam-macam program dia buat. Program balas budi lah, berapa buat saka gitu lah orang bajin. Itu cerita jin. Nak dengar lagi ke? Nak dengar kita ayat lagi? Cerita Masjid Syajarah depan tu. Masjid Syajarah tadi. Ahli sejarah seperti Al-Azraqi, Al-Fakihi dan Ibnu Al-Jauzi berpendapat bahawa masjid ini terletak berhadapan dengan Masjid Jin. Nama dia Masjid Syajarah. Menurut sejarah, di situ terjadinya mukjizat tentang sebatang pokok yang tercabut dari bumi dan datang menghadap Nabi SAW setelah dipanggil oleh Nabi. Nabi panggil pokok lagi. Kemudian menyuruhnya kembali. Maka pokok itu pun tersebut kembali ke tempat asalnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW sedang berada di Hujun tadilah, dekat dengan kubur tadi, orang kafir menolaknya. Orang kafir tak mahu, apa Muhammad, tak betul ni. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma arini ayatan al-yawm la ubali man kazzabani ba'daha. Mana Nabi sedih sangat. Sedih juga kita bila kita dakwah orang kata macam-macam ni. Tak, walaupun kita sabar, pendakwah ni kena sabar. Tapi sabar tak sabar, begitulah dunia ni. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, tunjukkan kepadaku pada hari ini suatu tanda kekuasaanmu. Selepas itu aku tidak akan peduli kepada pendustaan kaum kafir terhadapku. Ini kita Sayyidina Umar. Maka Rasulullah SAW diarah agar memanggil pokok yang berada di hadapannya. Pokok tersebut pun datang serta menyampaikan salam padanya. Kemudian baginda Nabi SAW mengarahkan agar kembali semula ke tempatnya. Peristiwa ini diriwayat oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Kata Al-Haythami isnaduhu hasan. Wallahu alam. Al-Fakihi pula meriwayatkan bahawa peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Jin. Masjid Jin yang ada kita tengok tadi, di mana jin meminta bukti atau dalil daripada baginda tentang kebenaran risalahnya. Maka Rasulullah SAW memanggil pokok tersebut, lalu pokok itu pun datang bersama dengan akarnya dan menyaksikan bahawa Muhammad ialah Rasulullah SAW. Dia saksi. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kembali ke tempatnya. Setelah berlakunya mukjizat itu, lalu mereka memeluk Islam dan berbaiat sumpah setia kepada Nabi SAW. Daripada riwayat tersebut dapat disimpulkan bahawa mukjizat tersebut berlaku di Hujun, di mana pokok tersebut terletak di tempat bangunan Masjid Syajarah yang berhadapan dengan Masjid Jin pada masa ini. Wallahu alam. Kata Abu Anas, masjid ini telah diperbaharui binaannya bersama-sama dengan pembaharuan Masjid Jin pada tahun 1421. Tamaklah kita dua masjid yang kita pergi ziarah tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi ziarah Masjid Bai'atul Ridwan di Al-Hudaybiyah. Jadi tuan para jemaah sekalian, kita break sini dulu. Ataupun nanti kita sambung balik siri di Hudaybiyah nanti insya-Allah. Takut panah dia punya alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.